Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita akan bincangkan latihan yang telah kamu lakukan pada kelas sebelum ni. So, untuk soalan yang pertama, soalan graf sesaran masa. So, graf sesaran masa, paksi Y dia, kamu kena ingat dia ialah sesaran. So, dia menunjukkan kedudukan objek tersebut. Manakala paksi X ialah masa. So, soalan yang pertama, terangkan secara ringkas gerakan objek yang diwakili oleh A ke B, kemudian dari B ke C, C ke D dan juga dari D ke E. So, untuk AB, kita tengok garis AB. Okey, ini garis AB. So, dari A ke B, kalau kamu tengok sesaran dia tidak berubah, iaitu 20 meter. Maknanya objek tersebut tidak bergerak. So, untuk A, objek dalam keadaan rehat. Okey, objek dalam keadaan rehat 20 meter dari titik mula. Okey, di mana pada kosong ni kita anggap dia sebagai titik mula. Okey. Kemudian dari B ke C. So, untuk B ke C, kita tengok garis B ke C. Okey, tengok sesaran, dia dari 20 menjadi 35. Maknanya ada perubahan sesaran. Maknanya objek tersebut telah bergerak. So, berapa jauh dia bergerak? Dari 20 ke 35. Maknanya 35 tolak dengan 20. So, dia telah bergerak sejauh 15 meter. So, bergerak 15 meter ke hadapan dengan hal laju seragam, ataupun kita boleh kata hal laju dia positif sebab dia ke hadapan. Hal laju positif ataupun kita boleh cakap dia seragam. Okey. Ini untuk BC. Kemudian untuk CD, so tengok garis CD pun sama, ada perubahan sesaran, iaitu dari 35 kepada 45. So, dari 35 kepada 45, so dia telah bergerak sejauh 10 meter. 45 tolak dengan 35. So, bergerak 10 meter lagi ke hadapan dengan hal laju pun sama, hal laju positif ataupun seragam. Okey. Sebab apa laju positif? Kalau kamu kira kecerunan dia akan dapat nilai positif. So, dia laju positif. Seragam memang dia bertambah secara seragam. Okey, untuk D ke E. Kemudian dari D ke E, tengok garis DE, ada perubahan sesaran tetapi semakin berkurang, iaitu dari 45 dia turun ke menjadi 0. Okey, so berapa jauh dia bergerak? Dari 45 menjadi 0. Maknanya dia telah bergerak sejauh 45 meter ke belakang. Kalau tadi dia bergerak ke hadapan, so sekarang ni dia undur balik ke belakang dengan hal laju negatif. Okey, dan kembali ke titik mula. So, dia balik semula pada kosong. Kosong ni titik mula. Okey, so dia kembali semula kepada kosong. Okey, kemudian untuk B, soalan B, cari sesaran selepas 20 saat. Selepas 20 saat. So, soalan ini melibatkan sesaran selepas 20 saat, maknanya masa. So, kita kena tengok pada paksi X, iaitu masa. So, mula dari kosong, selepas 20 saat, maknanya dari kosong sehingga 20 saat. So, berapa sesaran objek tu telah bergerak? So, pada kosong, ni pada kosong, sesaran dia ialah 20 meter. Kemudian,
pada masa 20 saat, sasarannya pada D, so iaitu 45 meter. So dari 20 kepada 45 meter, so berapa jauh dia telah bergerak? Dia telah bergerak sejauh 25 meter. Okey, so jawapan di sini 45 tolak 20, so jawapannya 25 meter. Okey. Soalan yang kedua, masa yang diambil untuk bergerak 35 meter dari titik asal. Okey, 35 meter dari titik asal. Okey. So, titik asal ialah pada kosong. So, ini titik asal dia, 0 meter. So, 35 dari titik asal, maknanya kita tengok 35 ni lah. Dari 0 sehingga 35. So, berapa masa pada 35? Iaitu 10. So, jawapannya 10 saat. Okey. Untuk C, okey, hitung hal laju purata. So, bila graf sesaran masa, soalan tanya hal laju, maknanya kita kena kira kecerunan. Okey, kita kena kira kecerunan. So, yang pertama, okey, dari 0 ke 5 saat. Okey, dari 0 ke 5 saat. So, kalau kamu tengok graf, dari 0 ke 5 saat, dia pada sasaran dia tidak berubah. So, bila sasaran tidak berubah, objek dalam keadaan rehat, tidak bergerak. So, objek dalam keadaan rehat, so hal laju dia akan jadi sifar, tidak bergerak. Okey, manakala untuk dari 5 ke 10. So, dari 5 saat ke 10 saat, ini kecerunan kamu, iaitu garis B dan C. So, biasanya untuk mencari kecerunan, okey, cikgu galakkan kamu lukis balik garis B dan C. Kemudian tulis koordinat untuk setiap titik B dan C tersebut. So, untuk titik B, dia ialah 5. Paksi Y dia 20. Manakala untuk titik C, paksi X dia ialah 10 dan Y dia 35. So, untuk cari kecerunan, okey, Y1 tolak Y2 iaitu 35 tolak 20 per, okey, 10. So, ini akan jadi X1 tolak 5, X2. So, bila kamu tekan kalkulator, dia akan dapat 35 tolak 20. So, akan jadi 15. 15 per 5. So, kecerunan dia akan dapat 3. So, nampak positif nilainya. Okey. So, jawapannya ialah 3. Okey. Manakala untuk hal laju pada masa 10 ke 20 saat. Okey. So, tandakan dulu dekat mana 10 ke 20 saat. Iaitu dari C ke D. So, sama juga macam tadi, kita kena lukis balik garis C dan D. Kemudian tulis koordinat untuk setiap titik ni. So, titik C 10.35. Manakala titik D 20.45. So, 20.45. So, kecerunan dia akan jadi 45 tolak 35 per dengan 20 tolak 10. So, 10 per 10. So, akan jadi
1. So jawapan di sini ialah 1. Okey. Okey. Manakala untuk soalan yang terakhir iaitu dari 20 ke 28. Okey, 20 ke 28. So dari 20 saat ke 28 garisnya okey kita tandakan. Garisnya di sini dari D ke E. So sama juga kita buat pengiraan. So lukis dahulu garis D ke E, kemudian tulis koordinat untuk D 20, 45. Manakala untuk E 28, 0. Okey, 28 sifar. Okey, so kecerunan dia 45 tolak sifar per 20 tolak 28. So dia jadi 45 per negatif 8. Okay. So kamu akan dapat jawapan dia negatif 5.63. So nampak nilainya negatif. Okay. Sebab dia halaju, okay. Bukan halaju, dia punya kecerunan dia negatif. Okay. Kecerunan ni negatif. Kalau macam ni, ini kecerunan positif. Okay. So, selesai untuk soalan yang pertama. Seterusnya, kita tengok soalan yang kedua. Okay. Untuk soalan yang kedua, dia menunjukkan graf halaju masa. So, bila graf halaju masa, paksi Y dia ialah halaju. Manakala paksi X ialah masa. Okey. So, soalan yang pertama, cari halaju apabila T sama dengan 5 saat. Okey, soalan ni direct. So, tengok T pada paksi X. So, cari 5. So, di sini 5. So, garisnya halajunya ialah 10. So, jawapan yang pertama 10. Okey, manakala untuk T sama dengan 18 pun sama T ya. So, tengok pada paksi X T 18. Kemudian tengok bacaan dia ialah 18. So, halaju dia pun 18. Okey, selesai untuk A. Manakala untuk B, graf halaju masa. Apabila soalan tanya sasaran, maknanya kita kena kira luas di bawah graf. Okey. Soalan halaju masa, apabila soalan tanya sasaran, maknanya kita kena kira luas. Okey. So, nak kira luas apa? So, tengok soalan. Okey. Okey, pada 0 hingga 5 saat. Ini 0 hingga 5. So, tengok 0 hingga 5. So, ini. So, kita tengok bentuk dia. Bentuk segi 3. Okey. So, pada 0 dan 5 saat, bentuk segi 3. So, di sini 0, di sini 5. Manakala tingginya ialah 10. So, luas ini kita nak cari. Luas bentuk segi 3. So, luas segitiga ialah 1/2 darab tapak dia dari 0 ke 5, maknanya dia 5. Kemudian darab dia punya tinggi dari 0 hingga 10, maknanya darab 10. So, jawapannya 25. Okey. Manakala untuk soalan yang kedua dari 5 ke 10. So, dari 5 ke 10, so sama juga kita tandakan dahulu dari 5 ke 10. So, dia berbentuk segi 4. Okey, so ini yang kedua, bentuk segi 4.
So dari 5, sini 10 dan tingginya ialah 10. So luas segi 4, ini kita nak cari. Okay, panjang dia dari 5 ke 10 maknanya dia 5. Okay, 10 tolak 5. So dia akan jadi 5. Kemudian dari 0 ke 10 tingginya 10. Okay, panjang darab lebar ni 10. So dia akan jadi 50. Ini untuk luas yang kedua. Okay. Manakala untuk yang ketiga dari 18 saat ke 24. So tandakan dahulu 18 ke 24. So ni bentuknya. Bentuk segitiga. So kita lukis segitiga. Dari 18 ke 24. Tingginya ialah 18. Okay. So luas dia 1/2. Luas segitiga 1/2 darab tapak. So dari 18 ke 24. Berapa dia punya panjang tu? 24 tolak 18 jadi 6. Tingginya dari 0 ke 18. So 18. Okay. So tekan kalkulator, jawapannya akan dapat 54. Okay. Selesai untuk soalan B. Okey, untuk soalan C, graf hal laju masa, soalan tanya pecutan. Maknanya kita kena kira kecerunan. Okey. So tengok kecerunan satu persatu. Okey, yang pertama pada T1 saat. Okey, yang pertama pada T1 saat. So tengok pada T1 saat. Okey, 1 saat dia berada di antara 0 hingga 5. So maknanya kecerunan garis 0 ke A itu memberikan nilai pecutan pada T1. So untuk yang pertama kita kira okey, pada T1. So kecerunan dia lukis garis. So mula daripada ni. So sini sifar. Kemudian titik A. Koordinat dia 5, 10. So kecerunan sama dengan 10 tolak sifar per 5 tolak sifar. So kecerunan dia akan dapat 2. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pada T7. Okey, pada T sama dengan 7. Okey, so tengok pada T7 dia berada di antara 5 hingga 10 saat. So ini garisnya, iaitu garis A, B. So kalau kamu jumpa saja garis yang mendatar, maknanya objek tu pecutan dia sifar. Okey, sebab hal laju dia tidak berubah. So pecutan sama dengan sifar. Okey, sebab hal laju dia tetap maintain pada 10. Okey, graf dia mendatar. Okey, manakala untuk yang ketiga iaitu T sama dengan 12. So T sama dengan 12, dia berada di antara masa 10 hingga 14 iaitu garis BC. So kita kira kecerunan garis B dan C. So untuk dapatkan kecerunan B dan C, okay, ini yang ketiga. Okay, T sama dengan 12. So lukis garis BC. Koordinat untuk B ialah 10, 10. Manakala koordinat untuk C ialah 14, 5. So kecerunan dia 10 tolak 5 per 10 tolak 14. So nilai kamu akan dapat negatif, ya. Negatif 5/4. So negatif 1,25. Sebab apa negatif? Kecerunan dia negatif.
Apabila kecerunan negatif maknanya pecutan negatif, so dia menunjukkan laju dia semakin berkurang. Okey, pada B laju dia 10, kemudian apabila tiba pada C laju dia berkurang menjadi 5. So apabila laju berkurang, kecerunan yang kamu kira nanti ataupun pecutan yang kamu kira tu memberikan nilai negatif. Okey. Manakala yang keempat, pada T sama dengan 16. So T16 dia berada pada 14 hingga 18, iaitu garis CD. So pada garis CD, koordinat untuk C ialah 14, 5. Koordinat untuk D 18, 18. Okey. So kecerunan sama dengan 18 tolak 5 per 18 tolak 14. So jawapan dia kamu akan dapat 13 per 4. Okey, 13 per 4. So dalam perpuluhan dia akan jadi 3.25. So nilainya positif. Sebab apa nilai positif? Pecutan positif, laju semakin bertambah. So pada C laju dia 5. Pada D laju dia bertambah menjadi 18. So laju tu semakin meningkat. So betul lah jawapan dia memang kecerunan mesti dapat positif apabila laju meningkat. Kemudian soalan yang kelima pada T20. So pada T20 dia berada di antara 18 hingga 24, iaitu garis D dan juga E. So koordinat untuk D 18, 18, manakala koordinat untuk E 24 sifar. Okey, Y dia sifar, titik di sini, Y dia sifar. Okey, so kecerunan sama dengan 18 tolak sifar per 18 tolak 24. So kamu akan dapat 18 per negatif 6. So dia memberikan nilai negatif 3. Okey, tekan kalkulator memang akan dapat negatif 3. Sebab apa negatif? Laju dia semakin berkurang. Di mana pada D, okey, kalau kamu tengok kat sini pada D, laju dia ialah 18. Apabila tiba di E, laju dia menjadi sifar. So dari 18 kepada sifar maknanya laju semakin berkurang. So pecutan akan memberikan nilai negatif. Okey. Selesai. Manakala soalan yang kedua, terangkan. Okey, so tengok graf untuk terangkan ni, kita kena tengok graf. So pada A dan B, graf sesaran masa AB dia bergerak ya. Objek ni bergerak, sebab apa bergerak? Sesaran dia berubah. So bergerak dengan laju seragam. Ini untuk AB. So bergerak laju seragam. Ini untuk A dan B. Manakala untuk B dan C, ini B dan C dia mendatar, so sesaran dia tidak berubah. Maknanya B dan C objek dalam keadaan rehat ataupun pegun ataupun tidak bergerak. Manakala untuk C dan D, okey, sesaran dia berubah, maknanya objek tu bergerak, okey. Bergerak dengan laju seragam. Okey, bergerak dengan laju seragam tetapi bertentangan arah. Bertentangan arah sebab dari A dan B, contohnya Ali ni, A dia pergi ke B, kemudian dia akan patah balik. So yang patah balik ini ialah CD tadi. Okey, bertentangan arah. So untuk graf sesaran masa, kalau kecerunan positif dia bergerak ke hadapan, kalau kecerunan negatif dia bergerak bertentangan arah ataupun ke belakang. Okey, manakala untuk graf laju masa untuk A dan B, tengok laju semakin bertambah. So A dan B objek bergerak dengan pecutan seragam.
ataupun kamu boleh tulis bergerak dengan halaju bertambah secara seragam. Okey, pecutan seragam ataupun objek bergerak dengan halaju semakin bertambah dengan seragam. Okey, pecutan seragam. So ini untuk AB. Manakala B dan C, okey, manakala untuk B dan C, halaju dia tidak berubah. So apabila halaju tidak berubah, maknanya dia bergerak dengan halaju seragam, halaju tetap. Okay, apabila halaju tetap, halaju tidak berubah, maknanya pecutan akan jadi sifar. Tak ada pecutan. Okay, manakala untuk C dan D, okay, dari C ke D, halaju dia semakin berkurang. C dan D, halaju dia semakin berkurang. So, pecutan dia akan menjadi nilai negatif. Okay. So, halaju, kamu boleh tulis halaju berkurang. Objek bergerak dengan halaju berkurang. Okay. Ataupun boleh tulis objek bergerak dengan nyah pecutan ataupun pecutan negatif.